Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa secara maya, secara online pada hari ini bagi meneruskan sesi pembelajaran kita secara PDPR, pembelajaran dari rumah. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akhlak. Okey, tahun ni Ustaz akan ajar mata pelajaran akhlak tahun 6. Okey, kalau tahun sebelum-sebelum ni Ustaz mengajar subjek fiqh. Tapi pada tahun ini Ustaz akan mengajar mata pelajaran akhlak tahun 6. Okey, insya-Allah kita akan sama-samalah mempelajari subjek akhlak bersama-sama, dan Ustaz harapkan semua murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku tulis dan alat tulis masing-masing. Jadi apa yang Ustaz cakap boleh dicatatkan lah. Kalau ada benda yang penting, boleh dicatatkan. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar supaya sesi pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang diberikan, yang awak semua dengar, insya-Allah akan dapat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, kita masuk terus tajuk yang pertama pada tahun ini untuk mata pelajaran akhlak. Tajuk yang pertama awak boleh tengok dalam muka surat 1, buku teks, buku teks akhlak. Tajuknya adalah menziarahi jenazah. Menziarahi jenazah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasai mati. Manusia akan mati, binatang akan mati, tumbuhan akan mati. Semua makhluk di dunia ini akan merasai kematian mengikut cara masing-masing. Jadi apabila seorang itu meninggal dunia, sudah pasti ramai orang yang akan menziarahi, ramai orang yang akan datang untuk melihat jenazah. Jadi dalam menziarahi jenazah juga ada adab-adabnya. Ada pantang larang yang tidak boleh dilakukan, dan adab-adab yang perlu kita ikut. Kerana ketika kita menziarahi jenazah suasana sedih. Suasana sedih apabila seorang kehilangan ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi kita mesti beradab ketika menziarahi jenazah. Apa adab-adabnya? Baik. Adab-adabnya kita lihat di muka surat yang kedua. Di muka surat yang kedua, lihat semua. Baca bersama Ustaz. Adab menziarahi jenazah. Adab menziarahi jenazah. Pertama, mengucapkan takziah kepada keluarga. Mengucapkan takziah kepada keluarga. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Yang ketiga, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Yang keempat, menunaikan solat jenazah. Menunaikan solat jenazah. Yang kelima, memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah.
memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Yang keenam, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Baik. Okey, ada 6. Ada 6 adab menziarahi jenazah. Kita tengok satu-satu. Kita pergi satu-satu. Baik. Yang pertama, mengucapkan takziah kepada keluarga siapa? Keluarga si mati. Orang yang kehilangan ahli keluarga, orang yang kematian ahli keluarganya, okey, kita berjumpa dengan waris-waris dan kita ucapkan takziah. Okey. Macam mana kita nak cakap takziah tu? Kita cakap ucapan takziah ni biasanya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, itu ucapan takziah. Okey, kepada keluarga si mati, ataupun kita doakan si mati. Okey, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afu anhu. Okey, ya Allah ampunilah segala dosa si mati, ya Allah ampunilah segala dosa si mati. Okey, kita berjumpa dengan ahli keluarganya dan kita ucapkan takziah begitu. Okey, kita doakan supaya keluarga si mati mendapat kesabaran yang tinggi. Okey, jangan pula kita ucapkan tahniah. Salah lah. Bukan tahniah ya, takziah. Tahniah tu syabas. Tahniah, syabas, itu kalau kita berjaya. Kalau kita mendapat kejayaan, ini mendapat berita tentang kemalangan, kematian. Jadi kena ucapkan takziah, bukan tahniah. Faham ya? Ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kalau kita mendengar atau kalau kita pergi menziarahi kematian. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Okey, kita jumpa ahli keluarga si mati, kita cakap dengan dia, sabar ya, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga ada rahmat di sebalik apa yang berlaku ini. Okey, kita cakap kata-kata semangat, kita berikan semangat pada ahli keluarga si mati, waris-warisnya. Okey, kita beri sokongan. Okey, jangan pula kita jerit, oh sabar ya, sabar ya. Jangan macam tu. Cakap elok-elok, cakap pelan-pelan, bukan cakap kuat-kuat macam tu. Okey, kita nak memberikan dia ketenangan. Okey, bukan nak menimbulkan ketegangan, ketenangan. Jadi bila kita memberikan kata-kata motivasi, okey, kata-kata yang boleh menambahkan kesabaran dalam diri ahli keluarga si mati tersebut, insya-Allah perasaan sedih mereka akan kurang. Okey, tanya soalan yang baik-baik. Jangan pula tanya, bila matinya sakit apa? Jangan cakap macam tu. Itu dah, benda dah jadi, dah biar aja. Okey. Jadi kita ucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita. Okey. Jangan pula awak cakap, matinya kena aksiden ke? Alah kesiannya lah, alah kena langgar lori je. Elok perasaan duka citanya berkurang, jadi bertambah. Jadi tak naklah macam tu. Jadi kita kena berikan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita. Kita beri kata-kata yang boleh memberikan dia motivasi supaya tidaklah terlalu sedih. Okay? Sedih tu memang ada. Okay? Rasulullah sendiri sedih apabila kematian isteri dan pakcik saudaranya. Rasulullah pun sedih. Tapi sedih yang macam mana? Yang dikawal, yang tidak terlalu, orang kata keterlaluan lah. Kita ni boleh sedih, tapi janganlah sampai merau-rau. Nangis lah,
kenapalah kau pergilah Allah. Janganlah macam tu. Itu macam kita ni tak redha. Okey, jadi tak nak macam tu. Jadi sebagai orang yang datang menziarah jenazah, berikan kata-kata yang boleh mengurangkan emosi kesedihan kepada ahli keluarga si mati. Kita berikan kata-kata motivasi. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Macam Ustaz cakap tadi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afu'an hu. Ataupun Allahumma firlaha warhamha wa'afini wa'afu'an ha. Allahumma firlahum warhamhum wa'afini wa'afu'an hum. Tu. Okey. Kita doakan supaya si mati atau jenazah tu tadi mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita doakan yang baik-baik. Okey. Supaya jenazah rohnya tenang di alam barzah. Okey. Jangan pula kita cakap benda yang tak elok, cakap benda buruk pasal si mati. Kalau si mati pun atau kalau jenazah tu pun dulu masa dia hidup ada buat salah, ampunkan. Jangan diceritakan, diam aja. Okey? Simpan aja. Okey, cakap je benda baru dulu arwah ni baik orangnya. Cakap macam tu. Jangan pula cakap benda yang tak elok. Kau tahu tak dulu orang ni dulu dia jahat tu yang dia mati tu. Janganlah cakap macam tu. Tak elok tu. Okey, kita ni yang hidup tak tahu sampai bila. Jadi kita kena doakan yang baik-baik, cakap benda yang baik-baik, terutama kepada jenazah lah. Okey, sebab mereka ni sebenarnya dengar apa yang kita cakap, tapi mereka tak boleh nak tindak balas je lah, tak boleh nak respon. Kan kalau dia respon, awak pula yang lari. Jenazah ni memang dia baring kaku aje, tapi sebenarnya dia dengar apa yang kita cakap. Jadi doa, cakap yang baik-baik. Doakan supaya jenazah tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang keempat, menunaikan solat jenazah. Okey, dah menziarahi jenazah tu. Okey. Kalau ada masa, okey, kita solatlah jenazah. Okey, kita solat jenazah untuk jenazah tersebut. Okey, janganlah takut. Apa nak takutkan pun. Solat tak takut apanya. Ustaz takutlah ustaz jenazah tu kat depan. Tak perlu nak ditakutkan. Okey. Kita semua akan mati. Kita semua akan macam tu. Kita semua akan jadi jenazah. Kita semua akan pakai kain kafan. Okey. Nak takut apanya. Jadi kita solatlah jenazah. Okey, kita tunaikan jenazah, tunaikan solat jenazah untuk si mati lah. Okey, nanti kalau imam dah panggil, jom solat jenazah ramai-ramai. Okey, pergilah. Okey, supaya tenang roh arwah tu. Okey, sebab jenazahnya disolatkan dengan ramai orang. Okey. Jadi kita nak tak orang solatkan kita? Kita nak tak orang ramai solatkan kita waktu kita meninggal besok? Kita mesti nak. Kerana apa? Kerana ada kalau ramai yang solatkan jenazah kita, okey, mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa kita. Okey, sebab ramai orang yang mendoakan untuk kita. Okey, macam tu. Baik. Jadi, tunaikan solat jenazah. Okey. Yang kelima, memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Tolong mandikan. Okey. Tolong kafankan. Tolong angkat jenazah. Tolong panggil van jenazah. Tolong gali gali kubur. Tolong. Okey. Mana yang kita mampu. Okey, kalau kita mampu nak mandikan jenazah, kita mandikan jenazah. Kalau kita mampu nak uruskan, pakaikan kain kafan tu, kita pakaikan kain kafan. Kalau kita mampu bawa van jenazah, kita bawalah van jenazah. Okey, kalau kita mampu angkat jenazah,
Angkatlah jenazah. Angkat jenazah ramai tu. Okey, jangan angkat sorang-sorang. Mana ada orang angkat sorang-sorang. Angkat ramai-ramai. Okey. Kalau kita mampu nak gali kubur, pekerjaan kita sebagai penggali kubur, kita gali kubur, supaya jenazah dapat dimasukkan ke dalam liang lahat. Okey. Jadi berikan pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Okey, supaya apa? Supaya pengurusan jenazah itu tadi dapat berjalan dengan lancar. Tak adalah terlalu lama nak nunggunya. Okey. Sebab apabila seseorang itu meninggal, okey, kita perlu percepatkan proses pengebumian. Okey, jangan lewat-lewatkan, jangan tangguh-tangguhkan. Jadi bila kita bekerjasama ramai-ramai, insya-Allah, okey, boleh jadi sekejap je. Tak adalah lama-lama. Okey. Jadi bantu. Okey, apa yang perlu boleh kita bantu, kita bantu. Baik. Dan yang keenam, yang terakhir, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Kalau kita ada masa, kita boleh iringi jenazah sehingga ke tanah perkuburan, pergilah. Pergilah. Okey, kita angkat keranda tu. Okey. Kita angkat sama-sama pergi ke tanah perkuburan. Lepas tu kita angkat jenazah tu beramai-ramai. Kita masukkan, kalau mampu nak masukkan ke dalam liang lahat tu, kita turun, kita bantu. Okey. Manalah tahu ahli keluarga si mati tu ataupun jenazah tu tak ada waris lelaki, semua warisnya perempuan. Okey, jadi macam mana? Takkan perempuan nak kena turun liang lahat dalam lubang kubur tu. Mesti lelaki lah yang membantu sebab nak angkat. Okey, mesti memerlukan tenaga. Okey, jadi kita iringlah jenazah tu ke tanah perkuburan. Dalam masa yang sama, kita dapat mengisafkan diri kita. Bahawasanya besok kita pun akan mati juga. Kita pun akan alami perkara yang sama seperti jenazah tu. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, diiring untuk ke kubur, naik van jenazah. Kita akan rasa. Bila? Wallahu alam, hanya Allah sahaja yang tahu. Okey? Kita masuk ke dalam, kita semua akan rasa. Jadi kita sama-samalah. Okey, bila menziarahi jenazah ni, okey, jaga adab-adabnya. Okey, itu je lah. Okey, 6 adab-adab menziarahi jenazah. Okey, yang pertama, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan sedih atau duka cita kepada keluarga si mati. Yang ketiga, berdoa supaya jenazah diampunkan dosanya. Yang keempat, tunaikan solat jenazah untuk si mati. Yang kelima, memberi pertolongan kepada keluarga dalam menguruskan jenazah tersebut. Yang keenam, iringlah jenazah tersebut ke tanah perkuburan. Okey, moga-moga kalau kita menjaga adab ketika menziarahi jenazah, okey, orang juga akan buat perkara yang sama kepada kita. Okey, kalau kita menjaga adab, kita elok ketika menziarahi jenazah, ingat, orang juga akan menjaga adab ketika kita meninggal besok. Okey, orang akan uruskan jenazah kita, orang akan solatkan kita, orang akan doakan kita supaya diampunkan dosa. Okey, orang akan seronok, orang berebut-rebut nak tolong uruskan kita punya jenazah tu kalau kita menjaga adab, insya-Allah. Okey, yang penting kita ni di dunia kenalah melakukan amal kebaikan. Okey, yang baik-baik, solat, baca Al-Quran, sedekah, zakat. Jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. InsyaAllah, okay, ketika kita nak mati besok ataupun ketika kita dah menjadi jenazah, dah meninggal dunia, okay, kita mati dalam keadaan yang baik. Jenazah kita akan diuruskan dengan baik. Okay. Baik, Ustaz rasa itu saja untuk
hari ini. Jadi Ustaz harap semua murid-murid dapat mengambil apa yang penting, okey, dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi tugasan yang perlu awak buat adalah, yang pertama, awak perlu menghafal adab menziarahi jenazah, ada 6. Okey, hafal, mengucapkan takziah kepada keluarga, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan, menunaikan solat jenazah, memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Hafal ke 6 tu, kemudian salin di dalam buku tulis akhlak. Okey, tulis hari, mata pelajaran, tarikh hari ni, hari ni. Okey, tulis, salin balik. Okey, dah hafal, salin semula. Okey, faham? Baik, Ustaz rasa itu saja untuk hari ini. Ustaz sudahi sesi pembelajaran kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.